Bab jangan kamu bersumpah dengan ayah-ayah kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW sempat dengan Umar bin Al-Khattab yang sedang berjalan dalam satu kumpulan orang. Beliau bersumpah dengan ayahnya. Faqala, terus baginda berkata, ala, ingat, ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kamu dari bersumpah dengan ayah-ayah kamu. Sesiapa yang mau bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah, yakni dengan nama Allah, au liyasmut, ataupun dia diam saja. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar lagi, dia berkata, saya telah mendengar Umar berkata, Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, Allah melarang kamu bersumpah dengan ayah-ayah kamu. Qala Umar berkata, demi Allah, aku tidak lagi selepas mendengar Rasulullah SAW berkata begitu, bersumpah dengan sengaja menyebutkannya ataupun dengan menukilkan daripada orang lain. Qala Mujahid, au uthratan min ilm, nukilan berupa ilmu, ya'thuru ilman, ini menukilkan ilmu, taba'u uqil, dan seterusnya. Riwayat daripada Ibnu Umar lagi seperti itu juga. Nabi SAW mendengar Umar berkata begitu. Satu lagi itu pun sama juga. Diriwayatkan dari Qasim At-Tamimi dari Zahdam, qala, kata dia, kana baina hadzal hayy min jarb, puak-puak Jarm dan puak-puak Asy'ariyin memang ada hubungan kasih sayang dan persaudaraan. Pernah kami berada dekat Abi Musa al-Asy'ari, maka dihidangkan makanan kepadanya yang dalam hidangan itu ada ayam, daging ayam. Dekat beliau ada seorang dari Bani Taimillah yang merah warna kulitnya, semacam dia ni daripada mawali, yakni hamba yang dibebaskan. Fada'ahu ila ta'am, Abu Musa pun panggil dia untuk makan. Dia berkata, inni ra'aitu ya'kulu syai'an, saya pernah nampak ayam ni makan sesuatu, yang ni sesuatu yang jemaah lah. Faqadirtuhu, sebab itu saya merasa jijik. Jadi saya bersumpah tidak akan memakannya. Yang dikasih makan ayam. Faqala qum, Abu Musa kata, bangun, aku nak ceritakan kepada engkau tentang perkara ini. Sesungguhnya aku telah pergi kepada Rasulullah SAW dalam satu kumpulan orang-orang Asy'ariyin untuk meminta kenderaan dengan Nabi SAW. Baginda berkata, wallahi la ahmilukum, demi Allah, aku tidak dapat memberi kenderaan kepada kamu. Tidak ada pun sesuatu yang dapat kuberikan kepada kamu berupa kenderaan itu. Kemudian Rasulullah SAW dibawakan harta ghanimah berupa unta. Maka baginda bertanya tentang kami. Kata baginda, aina nafar al-asy'ariyun, mana puak-puak Asy'ariyun itu? Mana puak-puak Asy'ariyun itu? Baginda pun memerintahkan supaya diberi kepada kami 5 ekor unta yang putih bunggulnya. Falamman talaqna, bila kami pergi berangkat, kami pun berkata, apa telah kita lakukan sampai Rasulullah bersumpah tidak akan memberikan kepada kita. Dan memang tidak ada pun pada Rasulullah sesuatu yang dapat diberikannya kepada kita. Kemudian diberinya pula kepada kita kenderaan itu. Taghaffalna, kita telah mengambil kesempatan daripada kelalaian Rasulullah SAW sehingga baginda bersumpah itu. Wallahi, demi Allah, kita tidak akan berjaya sampai bila-bila pun kalau begitu. Kami pun kembali kepadanya dan berkata kepadanya, tadi kami datang kepadamu meminta supaya engkau berikan kenderaan kepada kami. Engkau bersumpah tidak akan memberikan kenderaan kepada kami, dan tidak ada pun padamu sesuatu yang dapat engkau berikan. Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bukan aku yang memberi kenderaan kepada kamu,
tetapi Allah yang memberi kepadamu. Demi Allah, aku tidak bersumpah dengan mana-mana sumpah, dengan apa-apa sumpah. Setelah itu aku tengok yang lain terlebih baik daripadanya, melainkan aku akan lakukan apa yang terlebih baik itu, dan aku akan melepaskan diriku daripada sumpah itu, yakni dengan membayar kafarah. Babun la yuhlafu billati wal uzza. Tidak boleh bersumpah dengan Lat dan Uzza, dan tidak boleh juga dengan Taghut. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesiapa yang bersumpah, dia berkata dalam sumpahnya itu billah wal Uzza, demi Lat dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Sesiapa yang berkata kepada sahabatnya, kemari kita berjudi, kita bermain judi, falyatasaddaq, maka hendaklah dia memberi sedekah. Ini bab sesiapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, wa illam yuhallaf, walaupun tidak diminta dia bersumpah. Diriwayatkan dari Ibn Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebentuk cincin emas dan baginda memakainya, tetapi baginda meletakkan permata dia tu, bahagian permata dia di sebelah dalam tapak tangan, sebelah dalam tapak tangan ni. Maknanya dia tidak pakai kut luar gitulah, kut dalam diputar. Fasana'an nas, orang ramai pun membuat juga cincin itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, lalu dicabutnya cincin itu. Seraya berkata, dulu aku pakai cincin ini dan aku masukkan bahagian permata dia tu ke sebelah dalam. Terus baginda mencampak, buang cincin itu. Thumma qala, kemudian baginda berkata, wallahi la albashu abadan, demi Allah aku tidak akan memakainya lagi sampai bila-bila. Fanabadhan nasu khawatimahum, dengan itu orang ramai pun membuanglah cincin-cincin mereka. Bau man halafa bi millatin siwal Islam, ini bab orang yang bersumpah dengan agama selain Islam. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersumpah billahi wal uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi baginda tidak mengatakan kufur, yakni tidak mengaitkan kekufuran dengannya. Diriwayatkan dari Thabit bin Ad-Dhahhak, beliau berkata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, maka dia seperti yang dikatakannya. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu alat, akan disiksa dia dengan alat itu dalam neraka Jahannam. Dan sesiapa yang melaknat orang mukmin, sama seperti dia membunuhnya. Sesiapa yang menuduh seseorang mukmin dengan kekufuran, seperti membunuhnya. Bab, tidak boleh seseorang itu berkata masya Allah wa syi'ta atau syi'tu, apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki olehku. Bolehkah seseorang itu berkata, saya ni bergantung denganmu, dengan Allah dan denganmu. Qala Amr bin Asim, dalam riwayat dia ni daripada Abi Hurairah, beliau menceritakan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 orang Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mahu menguji mereka. Allah hantarkan satu malaikat. Malaikat itu pergi kepada yang balar. Malaikat itu berkata, taqatta'at biyal hibal, habis segala daya upaya saya. Fala balagha li, saya tidak dapat lagi sampai kepada tempat tuju saya. Illa billah, melainkan dengan Allah, pertolongan Allah. Thumma bika, kemudian dengan pertolongan engkau. Fadzakara al-hadis, seterusnya dia menyebutkan hadis seterusnya lah. Lalu beliau yang diperawi menyebutkan hadis seterusnya. Bab qaulillahi ta'ala, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh sumpah, dengan sumpah yang bersungguh-sungguh. Wa qala Ibnu Abbas, Abu Bakar berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, minta juga sungguh-sungguh engkau ceritakan kepadaku apa yang aku tersalah dalam takbir mimpi itu. Nabi SAW berkata, jangan kamu minta dengan aku dengan nama Allah, dengan bersumpah dengan nama Allah.
Diriwayatkan dari Bara, beliau berkata Nabi SAW menyuruh kami ibraril muqsim, menyempurnakan, memenuhi hajat orang yang bersumpah. Diriwayatkan dari Usama bahwa ada seorang anak perempuan Rasulullah SAW menghantar utusan kepada Nabi SAW. Pada ketika itu bersama Rasulullah ada Usama, Sa'ad dan ayah saya ataupun Ubay perawi Syah, bahawa anak saya ni qadihtu dhira, telah hampir nak mati, nak mati, marilah kepada kami. Tetapi Nabi SAW menghantar orang berkirim salam, wa yaqul, dan juga baginda pesan, baginda berpesan, yaitu sesungguhnya Allah, hak Allah, apa yang diambilnya dan apa yang diberikan, dan segala sesuatu di sisi Allah sudah ditentukan masanya. Fal tasbir, maka hendaklah biarlah dia bersabar, biarlah dia mengharapkan pahala daripada Allah. Fa arsalat ilaih, selepas itu anaknya menghantar orang pula kepada Nabi SAW dengan bersumpah minta kerana Allah. Nabi SAW, biar Nabi SAW pergilah. Faqama, baginda pun bangun, kami pun bangun bersama baginda. Bila Nabi SAW duduk, yang disampa adalah bila duduk, dia angkatkan kepadanya anak itu. Baginda pun mendudukkan anak itu dalam haribaannya. Ketika itu anak nyawa ataupun nafas bayi itu, budak itu taqaqa, sedang berbunyi bunyi begitulah, taqaqa, yang dia sedang berbunyi qa gitu. Maknanya nafas anak itu sedang tersekat-sekat. Fafadat ainah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad berkata, apa ini wahai Rasulullah? Baginda berkata, ini adalah rahmat yang Allah letakkan, yang ditanda rahmat yang Allah letakkan dalam hati orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan hambanya. Sesungguhnya Allah hanya mengasihani di kalangan hambanya orang-orang yang mempunyai sifat belas kasihan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak mati 3 orang daripada anak mana-mana orang Islam, lalu dia akan disentuh oleh api neraka. Tidak ada begitu kecuali sekadar memenuhi sumpah yang telah diberikan. Diriwayatkan dari Harith bin Wahab, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, mahukah aku tunjukkan kepada kamu tentang ahli syurga, yaitu setiap orang yang lemah, yang dianggap lemah. Lau aqsama ala Allah la abarrahu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya ditunaikannya. Wa ahlun nar, ahli neraka itu kullu jawazin, kullu jawazin, mana setiap orang yang sombong, utullin, yang keras kepala, mustakbir, yang sombong. Babun idza qala asyhadu billah atau syahidtu billah, kalau seseorang itu berkata aku bersaksi dengan nama Allah atau syahidtu billah, supalah. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata Nabi SAW pernah ditanya, siapakah, manakah orang manusia yang paling baik? Baginda menjawab, qarni, yakni manusia yang berada di kurunku, thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi mereka, kemudian kurun yang mengiringi mereka, yakni generasi yang mengiringi kurun yang selepas mereka. Kemudian akan datang kaum yang mana kesaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ibrahim berkata, wa kana ashabuna, maknanya sahabat-sahabat kami, yanhauna atau yanhaunana,
melarang kami ketika kami masih kanak-kanak lagi, masih budak-budak lagi, melarang kami bersumpah bisyahadah dengan menggunakan lafaz syahadah ataupun al-ahd, lafaz ahd, mana janji. Babu ahdillah, ini bab janji Allah, ini sumpah Allah. Diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, sesiapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk membaham harta seseorang muslim ataupun saudaranya, syak perawi, laqiyallah, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat sebagai membenarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim, orang-orang yang menukar dengan janji Allah, yakni sumpah Allah, wa aymanihim, sumpah juga, thamanan qalila, menukar dengan mata benda yang sedikit. Qala Sulaiman fi hadithihi famarra al-ash'ath, Ash'ath pun lalu, dia kata, apa yang Abdullah ceritakan kepada kamu? Mereka pun memberitahu kepadanya. Dia pun berkata, ayat ini turun berhubung dengan saya, dengan seorang sahabat saya, berkenaan dengan telaga air ataupun sumber air yang dipertikaikan di antara kami. Tengok sekali dulu. Sekali lagi. Babul halif bi'izzatillah, bersumpah dengan izzatillah, kemuliaan, keagungan Allah dan sifat-sifatnya dan kalamnya. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW selalu berdoa, a'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan kebesaranmu, kemuliaanmu. Abu Hurairah berkata, diambilnya dari Nabi SAW, yabqa rajulun, ada seorang lelaki berada di antara syurga dan neraka. Dia berkata, oh Tuhanku, palingkan mukaku dari neraka ini. Tidak, demi kemuliaanmu aku tidak akan lagi meminta apa-apa denganmu. Abu Sa'id berkata, Nabi SAW menceritakan, qala Allah berkata kepadanya, laka dzalika, itu adalah hak engkau, dengan 10 kali ganda daripadanya lagi untuk engkau. Ayub berkata, yakni Nabi Ayub, wa izzati, demi kemuliaanmu, keagunganmu, la ghina bi an barakatik, tidak dapat aku tetap, yakni aku tetap memerlukan kepada keberkatan darimu. Keberkatan darimu tetap kuperlukan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Nabi SAW bersabda, neraka Jahannam terus berkata, ada lagi, ada tambahan lagi, sehingga Rabbul Izzah, Tuhan yang mempunyai kebesaran, meletakkan di dalamnya qadamnya, fataqul, terus lantas neraka itu berkata, yakni berbunyi, qad, cukup, wa izzatik, demi kebesaranmu, kemuliaanmu, wa yuzwa ba'daha ila ba'din, kemudian dikumpulkan sebahagian neraka kepada sebahagian yang lain. Rawahu Syu'bah an Qatadah. Sekali dulu. Jadi ini masih lagi dalam bab sumpah. Tak boleh bersumpah dengan selain daripada Allah, nama Allah, dengan nama ayah pun tak boleh. Sebab arti kita bersumpah sebut sesuatu, maknanya kita menyatakan kebesaran dia, mana demi kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia, kelebihan dia. Itu makna bersumpah-sumpah ni. Jadi tidak ada yang layak walaupun ayah untuk kita letak di situ. Sebab apa? Hak lain ada kurang belaka, tidak layak. Adapun hak Nabi SAW kata, aflaha wa abi, berjayalah dia, beruntunglah dia demi ayahnya. Tu Nabi bersumpah dengan nama ayah orang tu. Hak pergi tanya Nabi SAW tu, apa yang wajib ke atas dia, ada lagi ke? Tak ada, kecuali kalau kamu buat sunat. Nabi SAW kata, berjaya dia kalau dia ni betul demi ayah dia. Apa makna? Setengah ulama menjawab, Nabi SAW tak apa, sebab dia tahu kedudukan itu khusus dengan dia. Satu. Yang kedua, dia ada takdir di situ, wa rabbi abihi, walaupun dia tidak sebut, dia tahu dah. Nabi SAW ni dia pandai lah, maknanya ada sesuatu yang ditakdirkan. Wa rabbi abi, demi Tuhan ayahnya, bukan demi ayahnya, demi Tuhan ayahnya.
Dengan begitu. Begitu juga kalau kita sumpah dengan nama ayah pun, dengan ayah, tapi kalau dengan takdir lagu tu, dengan ada perkiraan, demi Tuhan ayahku, tak apa. Tapi oleh kerana takut keliru, takut tak pandai, tu larang. Itu satu. Yang kedua, Allah SWT bersumpah dengan bulan lah, dengan bintang yang tertentu lah, dengan matahari lah, dengan masa lah, macam-macam lah bersumpah. Dengan malam lah. Apa makna Allah SWT bersumpah? Allah SWT lain, tak apa. Dia boleh bersumpah menggunakan mana-mana. Itu menunjukkan kepentingan sesuatu yang dia bersumpah itu perlu diperhatikan, perlu diambil berat. Dan apa yang Allah SWT bersumpah tu besar kedudukannya, besar peranannya dalam kehidupan kita, perlu kita ambil berat. Lain waktu tu kita tak boleh. Nabi SAW pernahlah dia dengar Umar dalam satu rombongan, dia dah maknanya Nabi SAW duduk di belakang, lepas tu kenderaan dia tu berjalan kira-kiranya laju ataupun depan tu slow, dan lah dengan Sayyidina Umar duduk dalam kumpulan dia. Lepas tu dia dengar Umar ni bersumpah dengan ayah dia. Nabi SAW pun bagi peringatan, jangan, Allah larang kamu bersumpah dengan ayah-ayah kamu. Siapa-siapa yang nak bersumpah, kalau nak bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah, atau diam saja, tak usah bersumpah, diam saja. Kalau nak bersumpah juga, sumpahlah dengan nama Allah. Lepas tu cerita Ibnu Umar ni, dia kata Sayyidina Umar kata, lepas pada Nabi SAW kata lagu tu, aku tak bersumpah dah, kata dia, dengan ayah ni, dengan gapo ni, sama ada sebut sendiri zakiran, sebut sendiri, ataupun nak nukil hak orang kata, orang tu kata dia bersumpah, dia bersumpah dengan nama ayah dia, misal dia nukil orang bodoh. Mana nak cerita beringat benar lah, usah kau nak kata sendiri, nak nukil hak orang kata bersumpah dengan nama ayah dia pun tak sih. Begitu maknanya apabila dilarang oleh Nabi SAW. Mujahid berkata, usratan atau atharatin min ilm. Usratan, asratan boleh, isratan boleh, maknanya nukilan berupa ilmu. Ya'thuru ilman, yakni dia menukil ilmu. Maknanya dia nak ceritanya akhiran itu apa makna dalam hadis tu. Maknanya dia nak hurai makna akhiran itulah. Akhiran itu isim fa'il, maknanya yang menukil. Maknanya sebagai yang menukil pun tidak ada. Dia isyarat kepada dalam Quran itu au atharatin min ilm, ataupun nukilan berupa ilmu daripada orang dulu kalau ada. Dia isyarat kepada ayat Quran itu cara Bukhari. Tabahu Uqail dan seterusnya. Dengan sanad dia tu, yakni Ibnu Umar dengar Nabi SAW dengar Umar kata lagu tu. Lepas tu dia tegur lah. Hak lagi tu supaya tu juga. Seterusnya ni Abu Musa al-Asy'ari ni cerita, tak apalah tu puak ni ada hubungan kasih sayang mesra ke apa tu, tak apalah. Jadi puak-puak ni puak-puak yang ada hubungan dengan puak-puak Asy'ari lah. Pernah ni puak-puak ni pergi, lalu dihidangkan makanan. Dalam hidangan tu ada lauk ayam lah, ayam, daging ayam. Lepas tu ada seorang daripada Bani Taimillah, warna kulitnya merah, maknanya macam orang putih lah. Ka'annahu minal mawali, ni macam orang luar lah. Yang ni orang tawanan perang, kemudian jadi hamba, kemudian dibebaskan dia. Mana orang luar, bukan orang Arab. Kulit warna kulit dia tu lain. Lepas tu minta jemput makanan lah. Jemput makan. Abu Musa Asy'ari pun jemput makan. Faqala dia pun kata gini, dia tak lalu makan ayam, muka ayam ni kan dia tak lalu makan. Sebab apa? Dia pernah tengok ayam dimakan benda tak boleh lah. Lepas tu kembang, jadi tak lalu makan. Siapa saya bersumpah kata dia tak boleh makan ayam. Abu Musa kata, mari sini nak ayat, mari sini nak ayat. Tak kena cara lagu tu. Tak kena cara lagu tu. Nabi SAW dulu dia pecinta lah dia. Ni sudah berapa kali dah kita jumpa. Mana Nabi SAW pernah bersumpah tak sibui. Lepas tu dia panggil balik pula, bui pula. Mana kalau hak ni hak molek, kita buatlah hak tak molek tu. Gitu lah. Kamu bukan sementara kau bersumpah, bukan makna tak boleh batalkan sumpah tu. Bukan makna tak boleh langgar sumpah tu. Semuanya adalah caranya, bayar kafarah lah. Bayar kafarah. Gitu lah.
Nak kata tak boleh tu bukan cara kita orang Islam lagu tu. Tengok Nabi SAW dah dia bersumpah dah. Inilah cerita dia. Padahal Nabi SAW bersumpah di situ bukan apakah Nabi SAW bayar kafarah. Tak ada. Sumpah itu semata-mata menguatkan. Bukan makna dia bersumpah apa ni dengan arti nak langgar nak apa tidak. Tak ada apa. Sebab memang tak ada pun. Memang tak ada. Sebab dia bersumpah tu apa yang ada pada dia. Dia kata tak sibui tu. Mana tidaklah siapa nak butai dengan orang pula nak bui ke dia ni. Tidaklah lagu tu. Lepas pada tu baru ada orang buat mari. Tak apalah dia pun bagi. Nabi SAW kata, demi Allah aku tidak bersumpah di atas suatu sumpah. Lepas tu aku tengok kalau ada hak lain hak lebih baik, aku akan buat hak lebih baik tu dan akan melepaskan diri daripada sumpah. Yang ni melepaskan diri itu dengan cara bayar kafarah. Itulah. Jadi ini dalam hasyiah dia sebut maksud Nabi SAW satunya supaya tadi yang sebut tadi. Yang keduanya Nabi SAW bukan sumpah ni dia nak ayat kaedah. Maknanya wallahi la ahlifu ala yamin ini sebagai taksis. Sebagai taksis dia panggil dalam ayat ni ayat taksis. Bukan takkid, tidak. Tapi sebagai ayat taksis boleh juga. Yang ni sebagai nak cerita kaedah. Yang ni aku kalau bersumpah ni kaedah. Orang lain pun lagu tu juga. Kalau bersumpah dengan sesuatu sumpah, lepas tu tengok hak lebih baik lagi, aku akan langgar hak tu, aku akan batalkan itu dan aku akan melepaskan diri. Yang ni dengan membayar kafarah. Ni kaedah. Dia nak ayat kaedah. Bukan bermakna dia tu sendiri bersumpah. Bukan bermakna dia tu sendiri bersumpah. Tidak. Ni yang kedua. Kalau yang pertama tadi seperti yang telah disebutkan itulah babun la yuhallafu billat wal uzza wala bit tawaghi. Tidak boleh seorang itu bersumpah dengan Lat dan Uzza, nama berhala ni, dan taghut, yakni berhala-berhala lain ataupun orang-orang yang dipuja atau sesuatu yang dipuja lah, taghut itu tak boleh bersumpah. Nabi SAW kata sesiapa yang bersumpah dengan Lat dan Uzza dia kena mengucap la ilaha illallah. Jadi setengah ulama mengatakan berdasarkan zahir ni, maknanya bila dia sumpah lagu tu, maknanya rusaklah akidah dia. Sebab itulah Nabi SAW suruh mengucap la ilaha illallah tu. Ada yang mengatakan tidak, semata-mata dengan kata lagu tu tidak jadi. Kalau selagi seseorang tu hati dia tidak menghendaki begitu, semata-mata kata tu tidak jadi lagi. Tetapi dia kena ucaplah sesuatu yang bercanggah dengan hak tadi sebagai membatalkan sumpah dia tu. Sebagai membatalkan sumpah dia tu. Maknanya dia nak cerita di sini tak perlu bayar kafarah. Tak ada kafarah ni. Kafarah ni benda hak lain. Ni kalau benda hak tak boleh, hak haram, tak ada. Ni mengikut jumhur ulama. Tapi Imam Abu Hanifah kata dia bukan saja kata la ilaha illallah itu saja, kena bayar kafarah juga. Apa yang sumpah tak betul, walaupun tak betul, seperti kafarah zihar, kata dia zihar tu kan kena bayar kafarah juga. Padahal Allah SWT kata innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Itu kata-kata tu tak betul tu, tapi kena bayar kafarah juga. Serupa juga sini orang lain kata tidak, sebab Nabi SAW tak ada sebut ni kena bayar kafarah. Bahkan Nabi kata kena kata la ilaha illallah. Itu saja. Kalau nak kata kafarah pun tu saja kafarah dia, dan dia tidak jadi kafir. Begitu. Dan sesiapa yang kata kepada kawan dia mari kita berjudi, dia kena beri sedekah. Sebab berjudi itu maksudnya nak dapat untung dengan mudah lah, nak dapat piti, nak dapat piti. Jadi sebagai lawan dia, buat lawan dia seperti tadi, lawan Lat Uzza tu la ilaha illallah. Hak ni lawan kepada judi tu iaitu sedekah. Hak itulah yang membawa keuntungan, yang membawa keuntungan sebenarnya. Adapun berjudi itu tidak. Dia kena beri sedekah.
bab man halafa ala syai' wa illam yuhallaf. Ini bab orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu atas sesuatu, boleh juga. Walaupun tidak diminta bersumpah. Walaupun bersumpah itu tidak semesti orang minta bersumpah, kita sendiri bersumpah, boleh juga. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW pernah pakai cincin mah. Ini peringkat permulaan lah. Tetapi mata dia ni, fas ni, mata dia ni dia letak balik dalam. Fas ni tidak semesti mata, bahagian depan lah, bahagian muka cincin tu, tidak semesti mata. Kalau kata mata pun ialah juga, tapi Nabi SAW letak ke balik dalam. Maknanya dia pakai ni bukan dengan maksud perhiasan, nak menunjuk-nunjuk, tidak. Kalau dengan maksud perhiasan, mestilah mata ni ataupun bahagian muka ni orang letak ke depan ni. Ni tidak. Dia pakai. Maknanya ulama mengatakan sebenarnya bahagian muka dia tu, fas tu, muka dia tu, kerana ada cop dia, nama dia tu. Sebab tu dia pakai tu sebagai cop, bukan untuk perhiasan. Dan dia putar kot ni, tidak nak menunjuk, tidak. Ada juga yang mengatakan tidak, memang ada mata sungguh, tapi dia masuk ke dalam, mana dia tidak maksud nak menunjuk. Jadi apa makna kalau lagu tu? Kalau perhiasan, kalau biar perhiasan, lepas tu tidak nak tunjuk, lepas tu apa makna? Lepas tu jadi hak lebih sesuainya iaitu sebagai cop, sebagai cop. Dia letak ke dalam. Orang pun pakat buat cincin. Lepas tu dia naik atas mimbar, pecah cincin. Dia kata dulu saya pakai cincin ni, dan masuk ke dalam. Itu pun masuk ke dalam maknanya. Lepas tu dia pun buat, dia pun kata aku tidak akan pakai lagi sampai bila-bila pun cincin. Orang pun buat, pada tu tak pakai. Mana cincin mah ni butis kat tu. Ada pun cincin lain terus dipakai oleh Nabi SAW, iaitu cincin perak. Itu pun ada cop juga, mana ganti kepada yang pertama tadi. Ganti kepada yang pertama tadi hak perak, hak tu ada, hak tu pun cop juga. Jadi bermakna hak tadi tu pun sebagai cop juga, Muhammad Rasul Allah. Tapi cara dia tu, Allah duduk atas, Rasul tengah, Muhammad bawah sekali. Bentuk dia tu lagi tu. Bukan Muhammad Rasulullah, Muhammad duduk atas sekali, Allah duduk bawah, tidak. Jadi cara dia tu, susunan dia tu, Allah duduk atas, Rasul duduk tengah, Muhammad duduk bawah sekali. Daripada sinilah ulama-ulama yang kata tak boleh pakai cincin mah tu, inilah hadis ni. Inilah hadis. Bukan bermakna selepas tu Nabi SAW tak pakai cincin langsung, tak pakai lagi. Hak emas tu tak ada, hak emas tu. Jadi mana sini hak nak ni, hak berkaitan dengan bab ni, iaitu Nabi SAW kata wallahi. Itulah bersumpahnya. Siapa dia minta dia bersumpah, tak ada. Itulah maksud Imam Bukhari nya. Siapa-siapa yang bersumpah atas sesuatu padahal dia tidak diminta bersumpah, boleh bersumpah. Mana untuk menguatkan, meyakinkan. Ini bab orang yang bersumpah dengan agama selain Islam. Tadi dengan menyebut nama berhala ke apa? Ini dengan agama selain Islam. Demi agama apa-apa lah, bukan Islam lah, misalnya kita kata. Nabi SAW kata sesiapa yang bersumpah dengan Lat dan Uzza, dia hendaklah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW tidak mengatakan dia tu kufur, tidak mengaitkan dia dengan kufur. Orang yang kata gitu tu tak kafir lagi, tak kafir lagi. Gitu. Kalau dia tersebut bersumpah Lat dan Uzza itu, Nabi SAW tidak menghubungkan ataupun mengaitkan dia dengan kufur. Diriwayatkan dari Thabit bin Ad-Dhahak, beliau berkata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan agama selain daripada agama Islam, fahuwa kama qala, dia seperti hak dia kata. Hak ni pun seperti tadi juga. Ada yang mengatakan supaya dia kata, kalau dia kata jadi Yahudi, dia kata misalnya, dia kata kalau aku gini-gini Yahudi aku, mana jadi Yahudi sungguh, fahuwa kama qala. Mana kena ngucap lah tu, sebab tu dia suruh ngucap tadi. Satu. Yang kedua, fahuwa kama qala,
Mana sesiapa yang kata dia ni jadi Yahudi, dia mulut dia saja kata, hati dia tidak, maka supaya dia kata tu mulut tu dia pelawak. Mana dia pelawak, tidak jadi kafir, sekadar pelawak, sekadar dia berdusta, tidak jadi kafir. Itu makna fahuwa kama qal. Supaya dia kata, mana hak dia kata tu maksud dia, maksud Allah awal tidak sengerti. Bila tidak sengerti, tidak bertukarlah agama. Gitu. Tetapi ini semua bukan ayat molek, tak apa ni, takleh tu memanglah takleh, cumanya jadi lagu mana? Jadi kafir ke tidak? Situ nak. Tidak. Itu nak ayat. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan memang jadi kafir fahuwa kama qal, itu maknanya jadi supaya dia kata, kalaulah dia adalah hati dia dengan niat memang dia nak jadi Yahudi, memang dia nak jadi Kristian, tu semua terima dah tu jadi kafir sungguh kalau lagu tu. Kalau hati dia pun kata gitu, ni hati dia tidak gitu, mulut dia kata, maknanya dia berdusta. Kalau sekadar tu masih lagi tidak kafir. Mengikut Imam Bukhari nyedak lagi. Tetapi ada ulama yang mengatakan tak boleh main-main. Sumpah ni kalau kata begitu saja pun tak boleh dah. Dia kata dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan i'tiqad, salah satu. Ni dia kata jadi. Ada juga yang pegang lagu tu. Imam Bukhari tidak. Dia bergantung kepada hati dia. Kalau selagi hati dia tidak sokong, ada. Kalau hati dia memang terima gitu, memang jadi kafir. Sesiapa yang bunuh diri dia dengan sesuatu, kalau bunuh diri dengan sesuatu, dengan pisau kau, dengan makan racun kau, dengan apa-apa lah, akan diseksa dia dalam neraka jahanam. Dengar tu. Lagu tu berpanjangan. Laknat orang mukmin seperti dengan bunuh dia. Mana tak boleh kita laknat ni, mana kutuk lah, kutuk. Laknat orang mukmin seperti bunuh. Apa sebab? Sebab laknat ni maknanya kita mendoakan supaya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Bila orang jauh daripada rahmat Allah, tak ada arti hidup, baik mati. Serupa dengan mati dah orang tu, orang yang tak ada rahmat Allah, serupa dengan mati. Sebab tu dia kata serupa dengan membunuh. Sebab bila kita bunuh orang, dia tidak boleh dapat ambil manfaat apa-apa daripada kehidupan ni. Serupa tu. Kita kata lagu tu pun serupa tu juga, serupa dengan bunuh. Apabila kita bunuh, orang tidak dapat ambil manfaat apa-apa daripada kehidupan ni. Begitu juga apabila kita laknat, dan memang orang tu kena laknat, Allah laknat, tak ada arti lagi kehidupan ini kepada dia. Sebab tu dia tak bui. Dan orang yang menuduh orang mukmin dengan kufur, serupa dengan bunuh dia. Mana tak boleh tuduh orang kafir. Kalau kita kata kafir, serupa dengan bunuh. Mana dari segi mana? Orang kafir ni boleh kita perang kan? Kita bunuh pun halal dia, darah dia. Mana kalau kafir harbi tu. Jadi kita kata orang mukmin ni kafir, mana kita meletakkan dia tu serupa dengan orang kafir, serupa dengan membunuh dia dah. Sebab yang kita boleh bunuh hanyalah orang kafir, kafir harbi. Orang tu tak boleh bunuh. Tiba-tiba kita tuduh dia kafir, mana berat itu, berat. Dalam Quran pun ada sebut, wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minah. Jangan kamu kata kepada orang yang memberi salam kepada kamu bukan mukmin. Jangan kata. Hak dia nak tadinya cara kau bersumpah dengan agama selain Islam tu, hak tu lah. Ini bab tak boleh seseorang tu kata masya-Allah dan wasyita atau wasyitu. Apa yang dikehendaki Allah dan apa yang aku kehendaki. Maknanya itu semua berlaku mengikut apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki olehku. Misalnya kita kata gitu, tak boleh kata lagu tu. Dan adakah boleh seseorang itu berkata ana billah thumma bika, aku ni mengharapkan pertolongan dengan Allah, atau pertolongan Allah, aku bergantung dengan Allah, dan kemudian dengan engkau, kemudian dengan engkau. Boleh kau kata lagu tu?
Imam Bukhari pun marilah hadis cerita hak panjang ni, beberapa tempat dah dia sebut dalam Bukhari ni. Cuma sini dia nak perengkah, nak ambil maksud hak tu je. Allah nak uji 3 orang Bani Israel ni. Hak seorang tu hak bala tu putih ni, sebahagian tubuh dia atau seluruh tubuh dia ni jadi putih, huduh lah. Hak seorang tu nya kepala botak, huduh lah juga kepala botak ni, satu kekurangan. Hak yang ketiga tu buta. Ada ke? Cerita ni hak tu panjang lah cerita. Cuma dia mereka cerita ni Allah SWT nak uji, dia hantar malaikat. Malaikat tu pun pergi dekat hak baras tu. Dia kata habis dah daya upaya saya, tak ada segala-gala, maknanya peralatan bekal saya, kenderaan saya tak ada, tak boleh nak pergi dah. Saya tak boleh sapa ni, minta tolonglah. Dan moga masing-masing ni kan banyak harta dah. Banyak harta dah. Fala balagha li, aku tidak lagi boleh sampai kepada tempat tuju aku melainkan dengan Allah, kemudian dengan engkau. Jadi dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan engkau. Hak tu dia nak. Imam Bukhari nak kata tak boleh kata masya-Allah wa syi'ta atau wa syi'tu, hak tu tak boleh. Kemudian kalau kita kata masya-Allah thumma syi'tu, hak tu boleh. Dia nak ya. Hak tu. Sebab apa? Kalau kita kata masya-Allah wa syi'tu ataupun ana billah wa bika, kalau kata begitu wa bika bukan dengan thumma tu, bermakna kita meletakkan sama taraf orang lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama kedudukannya. Tetapi kalau kita dengan thumma ni, ataf dengan thumma, dia memberi makna tarakhi, ta'qib dan tarakhi, mana jauh, mana kedudukan itu jauh. Memanglah kita nak harap pertolongan apa dengan orang tu, tetapi pertolongan tu sebagai sebab yang jauh kedudukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu tak apa. Hak tu dia nak tak apa kata lagu tu. Maknanya hak kita duduk kecek skala tu lah, hak kita duduk kecek. Saya ni tak ada nak harap siapa, dah harap dengan awak sajalah. Harap. Saya ni tak ada nak bergantung siapa dengan dia. Boleh salah kalau tidak salah. Yang kiranya etikad seseorang tu, dia pergi kecek lagu tu banyak makna lagi. Kalau kita tanya dia semua, mu ni maknanya serupa dengan Allah kan enggak? Tidak. Kerana dari segi percakapan biasa, penggunaan bahasa, takkan nak sebut Allah semua. Memanglah semua Allah belaka. Siapa dia buat rumah ni, masjid ni, Allah. Memang Allah lah buat. Tapi takkan nak kata lagu tu. Orang maksud tanya siapa dia buat masjid, nak tanya tukar, kita pergi kata Allah. No, tidak kau pelik. Sebab itulah dia ada majaz dalam bahasa tu. Sebab susah nak kecek lagu tu. Majaz itu tak apalah, bila kita faham majaz tu kita tahu hak sebenarnya lagu lain, hak hakikatnya lagu lain, hak ni pinjaman saja. Mana dia nak cerita tak apa kata lagu tu. Apa yang dikehendaki Allah, kemudian apa yang dikehendaki olehku. Kita kata lagu tu Allah belaka. Lepas tu kita pun habis cakap juga, habis ring juga buat kerjanya. Lepas tu habis ring juga kita ni buat kerja. Tak apa tak lagu tu. Kalau tak kata Allah, tak apa, asalkan dalam iktikad kita tu gitu. Habis cakap, habis ring kita, habis daya kita buat kerja. Kehendak memang kita nak lagu tu. Tak apa dalam percakapan biasa. Tapi kalau sebut Allah, jangan sebut wow dan jangan. Kena sebut kemudian, lepas tu. Baru sebut gitu. Bab qaulillah, dan bab firman Allah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mereka bersumpah dengan nama Allah sungguh-sungguh. Yang ni puak-puak munafik. Ni cerita munafik. Sumpah sungguh-sungguh. Ibnu Abbas berkata, Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, minta engkau sungguh-sungguh cerita kepada aku apa aku salah. Dalam ta'bir mimpi, ada orang mimpi pergi jumpa dengan Nabi SAW, dia pun rayak sini, biar saya ta'bir. Kata Abu Bakar, Rasulullah kata ta'bir, Abu Bakar pun ta'bir. Dalam Bukhari ada dah dulu jumpa dah, Abu Bakar pun ta'bir. Nabi SAW pun kata sebahagiannya betul, sebahagiannya tak betul. Abu Bakar pun kata betul tu tak apalah.
hak tak betul ni demi Allah minta sungguh-sungguh, wahai Rasulullah, royak aku hak apa? Mana hak aku tak betul tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, la tuqsim. Jangan kamu bersumpah dengan nama Allah minta aku royak tu. Minta aku royak mana butirmu salah tu. Jangan. Susah aku jadinya. Susah akulah kalau kamu bersumpah dengan nama Allah. Maknanya dia kena ibrarul muqsim kan? Dia ajar begitu. Kalau orang bersumpah, kita kena laksanakan, tunaikan sumpah dia tu. Jadi macam mana Nabi nak akan tunaikan sumpah dia tu? Permintaan dia tu. Kalau dia royak betul, orang tu ada lagi tu lagu mana? Lama kan? Bahaya kalau orang tu tak jenis tidur lama kan? Balik. Hakmu tu salah tu. Misalnya. Sebab dia tak sebut, dia kata lagu tu, jangan sumpah gitulah. Jangan bersumpah gitulah. Jangan bersumpah sungguh-sungguh lagu tu, jangan. Sebab apa dia tak saya royak? Maknanya tidak ada hikmah royak. Jangan bersumpah lagu tu, susah aku jadinya. Seterusnya riwayat daripada Bara, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami ibrar muqsim, yakni menunaikan, menyempurnakan sumpah orang yang bersumpah. Seperti ni lah, kalau orang kata kerana Allah, dengan nama Allah saya minta awak royak sungguh-sungguh, benda ni. Kalau orang kata lagu tu, kita kena tunaikan. Jangan mana kita duduk susuk lagi. Jangan kita duduk susuk. Kalau kita berasa tidak yakin, kita lipat balik ke dia lah. Dengan nama Allah sungguh, syaratnya lagu ni. Boleh. Kalau nak badi dengan nama Allah, kita temui pula ke dia, kata lagu tu. Syaratnya jangan royak kat orang. Misalnya kalau dia terima, boleh lah saya royak. Kalau tidak, tak boleh. Misalnya kalau benda tu berat sangat, kalau tidak, kita kena buat lah ibrar muqsim, mana orang yang bersumpah. Satu lagi ibrar muqsam, yang menyempurnakan, menunaikan sumpah. Mana kalau kita bersumpah, kita kena tunaikan. Kita kena penuhi sumpah kita tu. Itu makna ibrar muqsam. Mana muqsam, masdar mimi. Masdar mimi dengan makna qasam lah, ibraril qasam. Mana sumpah kita sendiri, kita kena tunaikan, penuhi. Jangan sumpah gitu, jangan. Kalau ibrar muqsim, sumpah tadi. Seterusnya, ini cerita kita sudah jumpa dah juga dalam Bukhari ni, banyak ulah-ulah. Sebab dia ada maksud dia sendiri, iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang royak kata anak dia nak mati, minta biar Rasulullah pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula boleh jadilah sibuk pada masa tu, ada hal dia kirim salah dan pesan ke orang hak mari tu, tolong royak ke dia. Royak ke apa? Hak Allah belaka. Mana-mana hak dia nak ambil, hak dia nak bui pun hak dia juga. Jadi kalau dia nak ambil, maknanya syarat dah tu. Dan segala-galanya di sisi Tuhan ni mengikut ketentuan dia. Hak Tuhan tentu dah umur dia setara tu. Misalnya tak lagi dah lah. Kalau aku sendiri pergi, tidak jadi panjang umur dia. Maknanya, tapi dia tidak kata lah lagu tu. Biar dia bersabar. Royak, biar dia bersabar. Biar dia menghitung pahala, mengharap pahala. Mana semua ni bukan saja berlaku ni, kalau kita sabar boleh pahala. Walaupun di sebalik sedih, di sebalik pilu, mana kematian anak ni sakit ke apa semua tu, bukan saja benda tu boleh pahala. Orang tu pun pergi lepas tu hantar balik mari pula. Hantar balik mari ni sumpah-sumpah, sungguh-sungguh lah, sumpah dengan nama Allah, minta biar mari jugalah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Kami pergilah. Kata perawi ni, pergi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sana duduk, orang pun angkat budak tu pergi, letak atas riba dia, letak atas riba. Pada ketika tu nyawa budak duduk kok. Dia sesuai nama bunyi perkataan taqaq. Maknanya kok. Bunyi gitulah. Mana sekat-sekat nafas itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalir air mata dia. Tengok cucu dia ni. Sa'ad pun kata, "Berana ni, wahai Rasulullah?" Mana pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam larang orang menangis dekat orang mati ke apa, orang ataupun orang nak mati. Jadi dia faham umum.
menangis itu. Hak tak bolehnya menangis, meraung. Hak tu hak tak bolehnya. Bukan menangis mengalir air mata tu tak boleh. Hak tu tak apa hak tu. Bahkan dia kata hak ni adalah tanda rahmat. Allah SWT letakkan dalam hati sesiapa yang dia nak rahmat ni. Sebab ada juga orang yang kerah mana-mana boleh tak jerit dia. Ada juga. Allah hanya kesian kepada orang yang ada sifat kesian lah. Ada rasa simpati, ada rasa kesian, ada rasa yang seumpama itulah. Allah kesian kepada orang itu. Maknanya tidak saja orang yang ada sifat lembut itu Allah memberi rahmat kepadanya. Jadi anak yang mana? Anak dia tadi itulah bersumpah sungguh-sungguh. Itu maknanya sumpah bersungguh-sungguh. Jadi aqsama alaihi, tuqsimu alaihi. Tuqsimu alaihi ni mana bersumpah biar dia mari juga ke mana pun. Mari juga ke mana pun. Sungguh-sungguhlah mana bersumpah. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata tak ada mana-mana siapa pun orang Islam mana pun kalau mati 3 orang anak, mana-mana orang Islam, tidak nanti hak kata hak juru hak lebih, dak, mana-mana orang Islam 3 orang anak mati, lepas tu dia nak kena disentuh api neraka pula, tak ada, tak kena neraka dah orang tu, lepas dah daripada neraka, kecuali tahillatal qasam, sekadar memenuhi ataupun menyempurnakan qasam. Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dalam Quran, telah bersumpah dalam Quran bahawa manusia ni kena lalu juga ke neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Semua kena lalu kot tu. Jadi sekadar tu tak boleh lari, tak boleh gidah, sebab itu mesti. Dia ada berkaitlah dengan ayat tu. Dalam ayat adalah perbahasa dianya, dalam hasyiah tu pun ada sebut juga, iaitu berkait dengan sumpah. Adalah cara dianya. Ma'tuf dia, ma'tuf alih dia duduk sini-sini itu adalah. Mana sebab itulah Nabi SAW kata di sini, kecuali sekadar memenuhi, yakni menyempurnakan sumpah. Yakni Allah SWT sudah sumpah dah. Manusia ni semua kena lalu ke neraka, kena melintasi neraka. Wa in minkum, tidak ada seorang pun daripada kamu illa wariduha, melainkan akan lalu kot tu juga. Yang ni lalu kot neraka. Hak tu lah dia kata kalau nak kena pun, kalau nak kena pun, tapi maknanya sekadar memenuhi sumpah tu lah. Sebenarnya tak kena dah, tak kena. Kalau nak kata kena pun, sekadar tu pas semua kena kan lagu tu. Ni maknanya untuk meyakinkan, untuk apa nama ni, menghiburkan hati orang yang 3 orang mati anak, bayangkan betapa tidak sedihnya. Maknanya pastilah kalau lagu ni tak sentuh dalam api neraka. Kalau ia ada pun nak kena sekadar memenuhi. Pahak nak memenuhi sumpah tu, semua kena. Nabi pun lalu belakang kot tu. Nabi ke apa orang-orang mati syahid pun lalu juga kot tu. Hak langsung tak kena neraka. Jadi dia ni pun termasuk begitu. Mana istimewa. Jadi kita ni lega berasa lega. Itu tujuannya. Jadi hak nak di sini mana? Ini sekadar memenuhi sumpah. Sekadar memenuhi sumpah. Seterusnya riwayat dari Harith bin Wahab, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu ahli syurga? Nakkah aku nak ayat ahli syurga di sana? Setiap orang yang lemah, mutadha'af, yang dianggap lemah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya ditunaikannya. Satu maknanya, kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia akan ibrar muqsamnya, yakni dia akan buatlah apa dia bersumpah tu, dia akan laksanakan. Satu maknanya. Satu lagi, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, nescaya Allah akan menyempurnakan apa hak dia kata tu. Apa hak dia kata tu. Itu 2 makna. Maknanya ahli neraka, ahli syurga ni siapa dia? Hak lemah. Orang yang anggap lemah. Sebab itulah
Hak lemah ni lagu mana? Zahir dia tak sih kebesaran, tak sih. Manusia hak biasa ni kalau tidak nampak hebat, tidak nampak gini, dia nampak lekeh. Padahal dia tidak tahu orang tu hebat sebenarnya, tapi nampak selekeh, nampak gitu. Manusia ni gitu. Kalau orang tu misal sajalah kecek-kecek sikit tubik bahasa ni, orang kata hebat bahasa dia dah. Ada orang hak boleh pandai surat dia senyap dia. Orang kata dia bodoh, padahal dia lebih pandainya, tapi dia sini tidak menunjuk. Pada pandangan orang ramai dhaif lah, mutadhaaf lah, lemah lah. Ataupun dia ni tidak menampakkan kebesaran, kelebihan dia tu tidak menampakkan. Itu pun termasuk juga dhaif mutadhaaf. Ataupun makna dia dhaif ni memang dhaif lah, orang cacat, orang cedera, orang gitu gini, tu dhaif. Itu makna dhaif. Ahli syurga, gila, nampak gila, bodoh, orang duduk suka, orang duduk mai ke dia, tu dhaif. Ahli syurga tu. Mutadhaaf, orang anggap dia ni lemah lah, tak ada gapo. Banyak macam lah maknanya nak ceritanya. Dhaif mutadhaaf ni banyak macam. Ada juga memang hebat, tapi dia ni pakai hak Nabi SAW. Misalnya salah satu doa Nabi SAW, apa dia? Allahumma ja'alni fi aini saghira waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Ada juga doa, jadikanlah aku pada pandanganku sendiri kecil, pada pandangan orang lain besar. Ada juga hak tu tidak mutadhaaf lah, tapi dhaif dia tu sendiri. Dia berasa dia ni lemah, dia berasa dia ni kurang. Ada juga doa tu. Lagu tu bagus. Sebab apa? Dia tidak besar ke diri, tapi pada pandangan orang tidak pandai lekeh dia. Doa tu bagus. Tidak pandai lekeh. Ataupun mutadhaaf ni pada pasal dia tidak menunjuk lah, tak ada nampak kelebihan dia. Orang anggap lemah, pada anggap orang sebenarnya dia tidak gitu. Tetapi satu sifat dia, nisa lagi, bukan hak lemah gitu saja. Hak maksud di sini dah, dia ada sifat lain tu, ada qaid yang lain. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan jadi, makna masih mulut dia. Nak boleh jadi setara tu orang lagu mana ni? Dhaif mutadhaaf lagu mana ni? Dhaif mutadhaaf ni pasal dia tidak besar ke diri, tidak kecek banyak dengan orang, tidak berlomba-lomba dengan orang, tidak berebut dengan orang, benda orang berebut tu, lari, orang nak pergi pakak pun lari. Mana benda-benda gitu. Lepas tu cukup jagalah diri dia. Kalau dia bersumpah, Allah SWT akan jadi. Setara tu hak dhaif lagu tu, maknanya hakikatnya tidak dhaif tu lagu tu. Mana kalau dia doa tu banjir selalu, lipoh habis. Setara tu orangnya kuat tu, ruhaninya kuat, tetapi zahirnya orang nampak lemah. Satu lagi, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, maknanya dia tu sendiri menunaikan, menyempurnakan sumpah. Maknanya dia ni seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab biasanya orang ni kalau bersumpah, masa bersumpah tu sedaplah, sumpah nak begini-gini, lepas pada tu beratlah. Beratlah nak buatnya. Kalau dia buat, bukan mana buat ni saja, hak lain-lain pun lagu tu lah juga. Contohnya, ini contoh taat, orang yang taat. Kalau dah Allah Subhanahu Wa Taala suruh sempurnakan sumpah ke apa tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sempurna, dia sempurna. Hak lain-lain semaya Allah Subhanahu Wa Taala suruh, Nabi suruh, dia buat. Hak lain-lain banyak lagi, hak dia suruh, dia buat. Maknanya dia ni orang yang taat. Hak lagu ni hak ahlul jannahnya dhaif mutadhaaf. Ahlul jannahnya, bukan makna dhaif sungguh, bukan makna bodoh gila tu. Sebabnya kalau dia bersumpah, macam mana dia nak bersumpah dia bodoh? Ni dia buat ni, maknanya dia cerdik ni. Jadi dhaif ni dalam perkiraan satu sudut lah, satu sudut, bukan dari semua sudut. Dan ahli neraka iaitu kullu jawas. Jawas tu banyak makna. Satu makna sombong, agah, meta.
gemuk. Tapi tidak semestinya makna gemuk. Makna gemuk tu maknanya tak ada hak lah makan ikut serah lah. Ada juga makna jawas. Utullin, kerah kepala, mustakbir, sombong. Hak tu ahli neraka. Makna kalau kita banding hadis yang pertama tadi dhaif, mutadhaaf tu dengan hak ni, dengan hak ujung ni, nampaklah hak ni hak jenis sombong, jenis hagah, jenis meta, jenis gitu. Hak tadi tu jenis merendahkan diri. Itu makna dhaif, mutadhaaf, merendahkan diri. Apa nama ni, tidak menyatakan kelebihan dia, susuk kelebihan dia misalnya kita kata. Jenis lagu itulah. Babun idza qala asyhadu billah atau syahidtu billah. Adakah ini termasuk dalam sumpah? Mana bersaksi ni, syahadah ni masuk dalam sumpah ke? Dia ada khilaf. Ada yang mengatakan masuk dalam sumpah, ada yang mengatakan tidak. Sebab syahadah ni lain kata dia, sumpah lain. Ada yang mengatakan tidak, syahadah ni lebih lagi lah daripada sumpah tu. Ini pun termasuk dalam bab sumpah juga. Yang ni kalau dia langgar, dia kena bayar kafarah. Kemudian nak ceritanya, orang yang bersaksi dengan nama Allah, kemudian semua dia bersumpah ni tidak mudah. Orang yang berakhir bersumpah cepat bersumpah ataupun bersyahadah gapo ni, iaitu orang zaman kemudian. Orang yang zaman Nabi SAW tidak lagu tu. Tidak ada bersumpah. Sumpah dengan maksud tadilah, kalau bersumpah dengan makna takkid, menguatkan ayat cerita tu, itu lain. Itu lain. Itu termasuk dalam yaminul lagh. Maksud sumpah ni sumpah sungguh. Yang mana kalau kita melanggarnya kita kena bayar kafarah. Tu. Zaman Nabi SAW tidak banyak. Dia kata akan datang zaman hak kemudian yang mana kesaksian mereka mendahului sumpahnya mendahului kesaksiannya. Mana orang nak apa? Nak bersumpah? Dia bersedia bersumpah. Orang nak kau dia? Nak jadi saksi? Jadi belakang boleh heret, ikut heret. Lagu tu. Orang dulu tak ada. Zaman yang Nabi SAW akui tu, tu tak ada lagu ni sifatnya. Lepas tu Ibrahim An-Nakhai, dia ditabi'in, dia kata ashabuna, sahabat-sahabat kami, yang ni dari kalangan sahabatnya, larang budak-budak di kalangan kami pun dia larang dah. Jangan guna perkataan syahadah, jangan guna perkataan ahad, jangan bersumpah, jangan main-main. Barulah dia jadi berasa besar, jadi berasa hebat. Kalau kita duduk guna WhatsApp semua, jadi tak ada rasa hebat, tak ada rasa takut. Itu dia sebut sini. Maknanya sesuai dengan cerita tadilah Imam Bukhari buat mari hadis tu. Mana orang dulu di kalangan sahabat dia tak berakhir sumpah-sumpah. Sebab tu dia larang anak-anak buah dia. Kecil-kecil lagi ajar dia jangan buat lagu tu. Babu ahdillah. Ahdillah ni pun lebih kurang makna tu juga sumpah lah. Diriwayatkan dari Abi Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW, sesiapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk dia faham mana-mana harta orang Muslim ataupun saudara dia, ini syak perawi lah, mala rajulin muslim ataupun mala akhihi, mana harta saudara dia. Jadi bersumpah tu untuk dia menipu lah, menipu. Jadi orang percaya ke dia dari bersumpah, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepadanya. Itu akibatnya. Jadi bukan main-main sumpah. Allah Subhanahu Wa Taala buat tu ayat ni, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah atau ya ahdillah wa aymanihim thamanan qalila. Yang dibuat main-main sumpah tu. Dalam ayat seterusnya disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bercakap dengan mereka. Tidak akan pandang kepada mereka. Dan begitulah. Jadi Asy'ath ni pun kata ayat ni sebenarnya tu berkenaan dengan peristiwa dia lah, ada cerita dia lah. Dalam telaga masalah nak ambil air tu lah, ada krisis situ. Maka turunlah ayat ni sebab ada bersumpah lah. Ini bab bersumpah dengan izzatillah wa sifatihi wa kalamihi. Nak ceritanya bolehkah? Adakah bersumpah ni dah Nabi SAW suruh bersumpah, falyahlif billah, man kana halifan falyahlif billah.
bersumpah dengan nama Allah, kalau dengan sifat-sifat Allah, lagu mana? Boleh ke tidak? Lepas tu kalau dia langgar sumpah tu, adakah dia kena bayar kafarah? Imam Bukhari nak isyarat sini kepada khilaf ulama. Ada yang mengatakan bersumpah dengan nama Allah juga, ada yang mengatakan tidak, ada khilaf. Izzatillah wa sifatihi wa kalamihi, dia bersumpah dengan kalam Allah. Qala Ibn Abbas, Nabi SAW selalu berdoa, a'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan kemuliaanmu, kebesaranmu. Tapi hak ni mana dia berdoa, bukan dia bersumpah. Dia berdoa, bukan dia bersumpah. Imam Bukhari mari hadis hak berdoa, sedangkan tajuk dia kata bersumpah dengan izzatillah. Ni a'udzu bi'izzatik, apa maknanya? Imam Bukhari nak ceritanya, hak kita boleh beristi'adzah, kita berlindung ni dengan menggunakan Allah, nama Allah, ataupun dengan sifat-sifat dia. Apabila kita boleh guna sifat-sifat dia untuk kita minta perlindungan, maka begitu juga kita boleh buat bersumpah lah. Gitu dia nak ayat gitu. Dia istimbak, berdasarkan istimbak. Itu dalam hasyiah nombor 11 tu ada sebut. Maknanya Imam Bukhari cenderung kepada pendapat yang mengatakan sumpah je, bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifat dia, sumpah. Seterusnya inilah, ada seorang ahli neraka akhir sekali tu, ahli neraka akhir sekali masuk syurga, ahli syurga paling lewat lah. Dulu kita sudah jumpa pada hadisnya yang panjang ni, ringkas. Dia kata, minta lah Tuhan, pusinglah muka aku daripada neraka, tidak semuti pun, kata dia, demi kebesaranmu aku tak akan minta dah lain. Tu cerita dia panjangkan, dulu kita sudah jumpa dah. Lepas tu akhir sekalinya terpegunlah dia bila tengok bila tengok tu surga tu, tak terkata pun. Allah Subhanahu Wa Taala kata dia, ini semua hakmu, 10 kali ganda hak ni lagi hakmu. Jadi naknya di sini dia kata la wa izzatik. Dia guna perkataan tu ke mana-mana pun dia ahli syurga tu, la wa izzatik. Dan Nabi SAW cerita ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia guna wa izzatik. Tuhan Ayub, Nabi Ayub kata bila Allah Subhanahu Wa Taala waktu ni belalang mah ke dia, asalnya harta dia habis tak ada Tuhan uji dia. Lepas pada tu sakit-sakit dia ada tu sikit sebanyak, Allah Subhanahu Wa Taala katakan urkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Henja dengan kakimu tu tanah tu, tubik seluruh air memancar situ, habis sia selalu. Hak Nabi Ayub sakit kulit ke apa tu. Lepas pada tu apa ni, belalang pula tu, belalang mah. Nabi Ayub pun pergi igak. Lepas tu dulu kita sudah jumpa dalam hadis, macam mana Nabi nampak macam kejar dunia pula. Dia tanya, macam mana kamu cari benda tu? Dia kata, ini bukan sebarang dunia ni. La ghina bi an barakatik, aku tetap memerlukan kepada keberkatan daripadamu. Yang ni hak pelik ni daripada kamu. Hak pelik tu kita jangan tolak. Jadi maknanya dia ambil. Tidak kata lepas gitu saja. Lepas tu neraka Jahannam ni. Ni riwayat daripada Anas, neraka Jahannam kata, ada lagi kah? Mana lagi? Maknanya cara dia tak kenyang ni. Cara tak kenyang. Orang tak kenyang kan? Misalnya kalau orang pergi makan, mana? Nak taruh lah, kita kata taruh. Makan kalau habis. Kalau habis makan ni, semeja ni, kita beri lagi. Beri hadiah. Makan habis. Ada lagi? Mana lagi? Semeja pula. Makan. Ada lagi? Misalnya. Maknanya tak kena semacam. Tak kena semacam. Itu caranya menggambarkan betapa neraka tu hebat, dahsyat. Bukan kata penuh. Tak. Mana kalau orang kan sepasan ni boleh tak nak bertanding lagu tu. Kalah semua kalau bertanding lagu tu. Ni pun tak kenyang. Ada lagi?
hal min mazid. Hal min mazid, dia kata, ada lagi kah? Ada tambahan lagi kah? Duduk gitulah maksud. Hatta yad'a Rabbul Izzah, sehingga Tuhan yang mempunyai kebesaran meletakkan ke dalamnya qadamnya, maka neraka pun berkata, qad, pada, cukup. Hak ni lah ramai orang tolak hadis Bukhari. Dia kata hadis Bukhari, apa Tuhan letak tapak kaki pula dalam tahan ni? Apa ni dalam neraka tak tapak kaki? Tuhan tu serupa dengan makhluk kah? Jadi mujassimah pula ahli sunnah. Padahal ahli sunnah ni dia tak ada kata Tuhan ni berjisim ke apa. Ni kata dia dalam hadis ni, apalah Abu Hurairah ni mari hadis palsu. Dia kata hadis maudhu'. Bukan Abu Hurairah ni, Anas. Faham mana sahabat pelawak ni? Padahal qadam tu banyak makna. Qadam itu dalam Quran pun ada sebut annalahum qadama sidqin inda rabbihim. Annalahum qadama sidqin. Apakah qadam tu makna tapak kaki? Situ tidak. Sebab tu kena tengok ayat Quran, kena tengok hadis lain lagi, kena tengok makna, tengok kamus hadis, baru tahu makna qadam itu. Sehingga Allah meletakkan keputusannya yang azali. Mana keputusan sejak awal lagi dalam neraka tu, bahawa sekat ni tak ada dah orang lain nak masuk. Neraka apa kata? Qad, cukup. Itu. Sebab itulah dia kata dalam muka surat 14, qadam termasuk dalam mutasyabihat. Nadhr bin Shumail berkata makna al-qadam di sini kuffar, orang kafir dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang azali, ada dia ni hak akhir masuk. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan qadam itu, yakni orang kafir yang sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala terakhir masuk tu. Barulah itu makna qadam. Dan dikata di kalangan orang Arab biasa guna qadam dengan makna mutaqaddim, hamlul qadam 'ala al-mutaqaddim. Wal Arab taqulu lisyai' al-mutaqaddim qadam. Orang Arab kata kepada benda yang dulu, yang lama, yang panggil qadam. Annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim, bahawa mereka mempunyai keputusan yang azali, yang benar. Mana begitu. Qadam juga makna kejadian Allah yang Allah SWT jadikan pada hari kiamat, dinamakan qadam. Boleh jadi juga tu Allah SWT letakkan qadam tu. Tak tahulah kemudiannya kejadian. Kita hidup dalam dunia ni tak tahu habis kejadian Tuhan. Jadi qadam di sini, qadam mahu ni sebab apa? Hak Tuhan buat ni. Sebab apa yang dikatakan qadam Tuhan? Yani ini adalah kejadian khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Yani untuk menghentikan, menghabiskan neraka tu, berhenti sekat tu. Tak ada dah lepas pada tu. Lepas tu jadi penuh lah neraka tu. Ada juga dengan makna qidam, ada juga baca dengan makna hatta yad'a Rabbul Izzati fiha qidamahu. Qidam dengan kasrah qaf itu. Dia kata ini macam-macam pendapat dalam Muslim. Dalam Muslim patut orang kata ni qadam ni makna tapak kaki, qadam ni makna kaki tu. Dalam Muslim tu ada, sehingga Allah SWT masukkan rijlahu. Sehingga Allah SWT meletakkan rijl itu makna kaki pula dah. Lagu mana? Tu lebih terang lagi. Dia kata jadi makna Tuhan ni ada kaki pula. Rijl itu pun makna banyak. Rijl itu bukan semesti makna kaki. Apa ya kita mesti kata kaki ya? Ini dia kata rijl mana al-adadul kathir minan nas wa ghairihim, maknanya bilangan manusia yang ramai ataupun selain daripada manusia, bilangan yang ramai tu orang panggil rijl. Sebab itulah rijlum min jarad, sekumpulan belalai banyak tu, tu orang panggil rijlun. Yani Allah SWT memasukkan sebilangan besar orang dalam neraka tu. Lepas pada kumpulan tu habis, berhenti. Gitu makna qad wa izzatik. Tu anaknya neraka tu bersumpah
dengan kebesaran Allah, wa izzatik atau anak. Lepas pada tu macam dihimpunkan, yang ditutup lah, ditutup sebahagian neraka tu kepada sebahagian yang lain, tak ada dah. Jadi hadis ini tak betul lah orang kata ni dalam Bukhari ni ada hadis tak kena, ada hadis maudhu', ni maksudnya tak kena, tak betul gitu. Sama sekali tak betul, dia tidak faham tu. Padahal kalau tengok dalam hasyiah ni pun ada dah, tak usah pergi jauh. Kalau tengok banyak lagi tu, banyak lah. Ataupun kalau kita mengikut salaf, sehingga Allah meletakkan qadamnya. Kalau kata tapak kaki tidak serupa dengan makhluk, kalau kata lagu tu bapanya hak tangan tu pun kita boleh kata lagu tu, hak tangan kita boleh kata lagu tu kan, apa hak ni tak boleh kata lagu tu? Itu pun salah satu takwilan. Maknanya cara penyelesaian dia banyak, tidak dengan cara kita tolak saja hadis ini dan kita kata Abu Hurairah tu pelawak ke apa. Bukan Abu Hurairah seorang yang meriwayatkan. Kalau lagu tu ramailah sahabat-sahabat yang pelawaknya. Itulah tak betul. Wallahu a'lam.